Apa kabar? Tuhan memberkati Anda. Hari ini, tajuk kubah untuk firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama ialah tiada apa yang mustahil di dunia iman. Apabila kita mempelajari Alkitab, kita dapat melihat banyak tokoh Alkitab. Setiap kali kita mempelajari tentang mereka dalam Alkitab, janganlah fokus pada apa yang dicapai oleh seseorang. Sebaliknya, kita harus mengetahui apa yang dibuat oleh Tuhan. Apa yang dibuat oleh Tuhan adalah jauh lebih penting daripada apa yang dibuat oleh manusia, bukan? Alkitab merekodkan sejarah banyak orang seperti Abraham dan Nuh. Ada banyak perkara yang dapat kita pelajari daripada mereka. Namun, daripada fokus pada pencapaian mereka, kita harus memperhatikan cara Tuhan membimbing manusia ke keselamatan pada setiap zaman. Kemudian, barulah kita dapat memastikan tajuk kubah hari ini bahawa tiada apa yang mustahil di dunia iman. Apakah yang dibuat oleh Yosua, bagaimana Musa, sudah tentu semuanya adalah penting. Kerja Yosua, kerja Musa, dan kerja Gideon, semuanya adalah penting. Namun, apa yang dibuat oleh Tuhan pada setiap zaman dan setiap peristiwa adalah lagi penting. Bagaimanakah Tuhan membimbing manusia ke keselamatan dalam semua peristiwa itu? Bagaimanakah Dia hukum manusia yang menyimpang, buka jalan, dan bimbing mereka ke jalan benar? Jika kita membaca Alkitab dengan fokus, apakah yang dibuat oleh Tuhan? Kita dapat menyedari hakikat bahawa tiada apa yang mustahil di dunia iman. Banyak orang sering memberi tumpuan kepada manusia daripada Tuhan. Mereka selalu berkata, Rasul Paulus buat ini, Rasul Petrus buat itu, Rasul Yohanes buat itu. Kerja mereka tertulis di dalam Alkitab. Namun, kita harus memperhatikan apa yang dibuat oleh Tuhan demi keselamatan kita pada setiap zaman, daripada fokus pada perbuatan manusia. Maka kita akan berdiri teguh dalam iman yang tidak bergoyah. Mengenai hal ini, hari ini mari kita lihat firman Tuhan dengan kubah bertajuk tiada apa yang mustahil di dunia iman. Mari kita lihat buku Roma bab 14 ayat 23. Buku Roma bab 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, kerana ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah apa? Dosa. Kalian semua, kita perlu beriman dalam segala hal. Apabila manusia pula di pusat hati kita, kita tidak dapat beriman. Apabila Tuhan menjadi pusat iman kita, barulah kita dapat mengalami dunia yang tiada kemustahilan. Bukan? Kita harus fokus. Apakah yang dibuat oleh Tuhan? Dan bukan apakah yang dibuat oleh manusia. Saya harap kita belajar hal ini pada hari ini. Mari kita lihat buku Lukas bab 17 ayat 17. Buku Lukas bab 17 ayat 17 tertulis. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Tuhan selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah bagaimana? Menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Mari kita lihat buku Markus bab 9. Buku Markus bab 9 ayat 23 tertulis. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi siapa? Orang yang percaya.
Janganlah baca Alkitab dan berfikir, apakah yang dibuat oleh manusia? Kita harus fokus apa yang lagi penting. Apakah yang Tuhan buat untuk manusia setiap zaman? Apakah maksud, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini ialah firman siapa? Firman Tuhan. Apabila kita tidak beriman, semua situasi dan perkara di sekeliling akan turut terbentuk menjadi apa yang mustahil. Namun, apabila kita beriman, semua situasi di sekeliling akan berubah. Bagaimanakah Tuhan membimbing setiap zaman? Sila lihat hal ini baik-baik. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Siapakah yang membuatnya begitu? Tuhanlah yang membuatnya begitu. Kerana kita sudah terbiasa hidup di dunia 3 dimensi ini, kita hidup bergantung pada fikiran dari apa yang kita lihat dan rasa di dunia ini. Namun, walaupun tiada perubahan di dunia ini, jika iman kita berubah, semua situasi di sekeliling akan berubah. Tuhan membuat dunia ini dikendalikan seperti itu. Tuhan datang ke bumi 2000 tahun dahulu, dan biar orang pada zaman itu menyedari bahawa tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Adakah ini hanya dikenakan pada 2000 tahun dahulu? Tidak. Itu pun sama pada zaman ini. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan sudah menjadikan semuanya begitu. Teruskan dengan 49 ayat 24. Kerana ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ayat 25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluar roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu Ia panggil sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah, dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Apabila kita doa dengan ikhlas dan minta bersungguh-sungguh dengan iman teguh, kita akan menerima janji Kristus yang berkata, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan berkata, apakah maksud jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Hari ini saya harap kita memahami firman yang diberikan oleh Tuhan ini dalam lubuk hati kita. Mari kita lihat buku Lukas 18. Buku Lukas 18 ayat 25 tertulis, "Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi siapa? Tuhan." Ada banyak yang mustahil bagi manusia. Manusia tidak dapat mengubah dunia ini. Tiada orang di bumi ini dapat membuat situasi semasa mereka menjadi situasi yang lebih baik. Namun, Tuhan menciptakan dunia 3 dimensi, dunia 4 dimensi, dan dunia 5 dimensi. Dia menguruskan dan mengawal segala sesuatu. Jadi, Alkitab mengajar kita bahawa Tuhan dapat melakukan semua yang tidak dapat dibuat oleh manusia. Jadi, kita harus buang semua kerisauan, ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan. Jika Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, apakah yang harus dibuat oleh semua anak Sion?
Kita harus ikut, percaya, dan mematuhinya. Jika kita terlalu ta'assub dengan apa yang dilihat, kita akan merasa risau dan berfikir, bagaimanakah kota besar seperti Jericho dapat diruntuhkan? Bagaimanakah 5,000 orang dikenyangkan dengan 5 buku roti bali dan 2 ekor ikan saja? Itulah pantangan di dunia manusia. Bagaimana pula dengan dunia Tuhan? Tuhan mengenyangkan 5,000 orang dengan 5 buku roti bali dan 2 ikan serta mengisi 12 paku penuh dengan sisa. Tuhanlah yang membuat itu mungkin. Tuhan meletakkan semua ajaran ini dalam Alkitab yang anda dan saya percaya. Jadi, kita harus tanya sendiri semasa di jalan Injil. Apakah yang dibuat oleh Tuhan untuk manusia demi keselamatan kita pada setiap zaman? Mengapakah ada Rasul Petrus dan Paulus? Mengapakah sejarah menaluki Jericho ditulis dalam Alkitab? Apakah yang Tuhan mau ajar umatnya yang hidup pada hari ini melalui sejarah itu? Apakah yang dibuat oleh Tuhan pada setiap zaman? Kita perlu fikir baik-baik. Mengapakah Laut Merah dibelah agar Israel menyeberanginya seperti tanah kering? Mengapakah kubu Jericho yang kuat runtuh tanpa sebarang kuasa fizikal? Adakah semua ini kerja manusia atau kerja Tuhan? Kita harus terus mengubah dunia di sekeliling menjadi dunia iman. Jika kita menganggap sesuatu susah kerana ini dan itu, fikiran seperti itu akan buat kita berasa takut, gelisah, dan beragu-ragu. Apabila Tuhan suruh membuat sesuatu, kita harus melakukannya dengan iman bahawa ia pasti dapat. Jika kita melakukannya dengan keraguan, akhirnya kita akan tenggelam seperti Petrus. Apabila Yesus berjalan di atas air, Petrus berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus berkata, "Datanglah." Apabila berombak dan berasa sejuk, dia mulai melihat hal-hal yang fisikal. Teriak fisikal, persekitaran fisikal, dan dunia yang dialaminya sebelum ini mulai nyata di depan matanya. Mula-mula, dia berasa takut apabila melihat Yesus berjalan di atas air. Namun dia berfikir, kerana itu Yesus, semuanya adalah mungkin. Katanya, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus berkata, "Datanglah," dan membuat semuanya mungkin. Namun, apabila Petrus melihat ombak mengalir di jari kaki dan rasa air sejuk, dia mulai fokus pada dunia fizikal lebih-lebih lagi. Ketika dia melihat dunia fizikal, apakah yang terjadi pada dunia iman? Dunia iman runtuh. Walaupun Yesus menjadikan segala-galanya mungkin, hati Petrus yang tidak beriman dan ragu-ragu bercampur dengan dunia fizikal. Jadi dia pun tenggelam. Dia berteriak, "Tuhan, tolong, tolonglah aku." Apakah teguran Yesus? "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jika kita beragu-ragu, dunia iman akan runtuh. Keadaan baik yang diciptakan oleh Tuhan dapat berfungsi dan mainkan peranannya dengan baik hanya apabila ia disertai dengan dunia iman. Kita harus faham bahawa tiada yang mustahil di dunia iman. Namun, di dunia tanpa iman, semuanya ialah halangan dan kesukaran dan membuatkan hati kita gelisah. Akhirnya, ia mendatangkan keputusan buruk daripada keputusan yang baik. Kita dapat melihat hal ini melalui sejarah nenek moyang dalam Alkitab. Mari kita lihat sejarah Gideon. Buku Hakim-Hakim bab 7 ayat 1. Mari kita lihat buku Hakim-Hakim bab 7 ayat 1
dalam Perjanjian Lama. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon. Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More, di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku hendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Bukankah hati ketakutan dan hati gelisah berasal daripada kekurangan iman? Memantankan mereka tidak berada di dunia iman, mereka tidak dapat percaya bahawa Tuhan yang Maha Kuasa sedang membantu mereka. Apabila mereka membantingkan diri dengan musuh ada lebih banyak senjata, askar dan perkarang ketenteraan. Musuh mereka nampak jauh lebih berkuasa. Jadi, mereka gentar ketakutan. Pada masa itu, Tuhan menyuruh semua orang yang gentar ketakutan, yaitu orang yang tidak beriman, pulang. Begitu juga dengan Injil kita. Injil ini bermula dari luangan atas pilihan Markus, tetapi kini sedang diberitakan di Samaria dan sampai ke hujung bumi menurut ramalan. Apabila kita buat segala sesuatu tanpa ketakutan, apabila kita melihat persekitaran dunia ini dan gentar ketakutan, Tuhan akan mengecualikan kita daripada kerja penginjilan. Memantangkan orang yang gentar ketakutan tidak dapat menyertai perang rohani yang hebat, Tuhan menyuruh mereka pulang. Biarlah ia pulang, enyah dari pergunungan Gilead. Lalu pulanglah 22,000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10,000 orang. 2/3 mereka pulang, hanya sepertiga yang tinggal. Namun, Tuhan memberi mereka satu ujian lagi agar memilih orang yang dapat menjalankan kerja Tuhan. Ayat 4. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka lagi bagimu di sana. Apabila Tuhan memilih orang untuk melakukan kerja penginjilannya, sama ada itu kerja rohani atau fisikal, Dia mengutamakan orang yang beriman. Itu pun sama pada zaman Perjanjian Baru, zaman Roh Kudus dan juga zaman Perjanjian Lama. Ini kerana Tuhan pada zaman Bapa ialah Tuhan pada zaman Anak. Dia ialah Tuhan yang sama yang mempimpin kerja penyelamatan pada zaman Anak. Selepas mereka turun ke air, akhirnya 300 orang pahlawan saja yang tinggal. Yang lain disuruh pulang. Selepas itu, para pahlawan Gideon yang terpilih mengalahkan orang Midian yang memperhampakan Israel dan menyelamatkan Israel sepenuhnya. Kita dapat melihat kerja yang menakjubkan itu dalam sejarah Alkitab. Kalian semua, iman amat diperlukan pada zaman ini. Sama ada zaman Bapa, zaman Anak, atau zaman Roh Kudus. Apabila kita beriman, dunia di sekeliling kita akan berubah. Apabila kita beriman, persekitaran kita juga akan berubah. Semuanya disempurnakan menurut firman Tuhan. Jadi, dalam proses memenuhi firman Tuhan, janganlah berkata seperti, kami kurang ini dan itu. Tolong jangan fokus pada apa yang kurang, tetapi fokuslah siapa yang bersama dengan kita. Bawah rahmat Tuhan, gerakan Injil sedang berjalan dengan aktif di seluruh dunia. Ada ahli mungkin berfikir, aku sudah berusaha untuk menginjil kepada semua orang di sekeliling. Ini hanyalah fikiran kita. Dalam mata Tuhan, orang A sepatutnya menerima Injil 10 tahun dahulu. Orang B harus menolak Injil pada masa itu, dan sekaranglah masa yang baik untuk dia menerima Injil.
Atas sebab ini, apakah yang Tuhan suruh kita lakukan baik atau tidak baik waktunya? Dia suruh kita selalu memberitakan Injil, bukan? Apakah persamaan dalam kerja Gideon, kerja Yosua, dan kerja untuk membelah Laut Merah? Persamaannya adalah tiada apa adalah mungkin apabila kita melihatnya dengan mata fizikal. Namun, Tuhan menjadikan apa yang mustahil menjadi mungkin. Tiada orang membayangkan bahawa Daud yang muda akan mengalahkan kekasih Goliat. Dari sudut pandangan fizikal, itu ialah peperangan yang tidak dapat menang. Namun, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud yang maju dan iman. Dia memberi kemenangan kepada pahlawan Gideon yang maju dengan iman. Bagi Musa dan umat Israel yang maju dengan iman, dia membelah Laut Merah dan membuka jalan. Bagi Yosua dan tentera yang maju dengan iman, Tuhan biar tembok Yeriko runtuh, walaupun mereka tidak guna sebarang kuasa fizikal. Semua kerja ini dipenuhi oleh Tuhan di dunia iman. Sekarang, Tuhan suruh kita menginjil kepada semua manusia di Samaria dan sampai ke hujung bumi. Untuk misi ini, kami mengklasifikasikan negara dan kawasan, mengira bilangan gereja, bilangan pekerja yang diperlukan, dan berbagai jenis persiapan minimum yang diperlukan. Meskipun begitu, masih ada banyak kerja untuk memenuhi misi ini. Namun Tuhan berkata, janganlah takut akan apa-apa pun. Bukankah aku selalu menyertai kamu? Tuhan selalu memberi kita jawapan itu. Apabila Gideon bertanya, jumlah mereka banyak dan kami terlalu sedikit. Macam mana? Kami takut. Tuhan berkata, jangan risau, aku menyertai kamu. Bukan? Kalian. Semua yang kita lihat dengan mata hanyalah seperti vision dan ilusi di dunia iman. Apabila suruh kita membuat sesuatu, dia berkata begitu kerana ia dapat dibuat. Dia tidak suruh kita membuat sesuatu yang tidak kita dapat. Tuhan menghantar Yosua untuk menaluki Yeriko, kerana Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu agar Yeriko ditakluk. Bukankah dia juga suruh pahlawan Gideon pergi berperang? Kerana dia sudah siapkan semua untuk orang Midian dikalahkan. Apabila Tuhan mempimpin umat Israel keluar dari Mesir dan memasuki tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu, meskipun ada banyak bangsa dan benda lain sebagai halangan di sekeliling mereka, dia sudah menciptakan semua faktor bagi mereka apabila dia suruh mereka pergi. Tiada sesuatu pun tidak dapat dilakukan. Kita harus belajar hal ini dari ajaran Alkitab yang bersifat sebagai ramalan. Mari kita lihat buku Matius bab 28. Walaupun nampak mustahil untuk membelah Laut Merah, menaluki Yeriko, atau mengalahkan tentera Midian, Tuhan buat sekalah-kalahnya mungkin. Mari kita lihat buku Matius bab 28 ayat 18. Bab 28 ayat 18 tertulis, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi. Kerana itu, bagaimana? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apabila kita menginjil, jika kita hanya fokus pada bilangan orang atau kebijaksanaan dan bakat manusia, kita tidak mungkin berjaya. Sebaliknya, semuanya adalah mungkin apabila kita selalu fokus pada Tuhan dan memperhatikan apa yang Dia lakukan pada zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus.
Alkitab berkata kita dapat buat apa di dalam Dia yang memberi kekuatan, segala perkara. Tuhan menjadikan segala-galanya mungkin bagi kita. Namun, apakah yang menjadikannya mustahil? Mata kita yang tertumpu pada dunia fizikal dan keraguan terhadap janji yang dikurniakan oleh Tuhan. Inilah yang buat halangan dalam kita. Kalian, kita harus tanggalkan semua halangan ini. Apakah yang Tuhan suruh kita buat? Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jika kita beragu-ragu, kita akan tenggelam seperti Petrus. Jika kita percaya, kita akan menang seperti Gideon dan rasa kemuliaan kemenangan seperti Yosua. Tuhan akan membuat jalan seperti yang Dia buat untuk Musa. Jika Laut Merah selalu terbelah setiap kali seseorang menghulurkan tongkat, ada orang akan berfikir, ini ialah hal normal, walaupun kita tidak percaya Tuhan. Namun, tidak. Apabila Tuhan berkata, hulurkanlah tongkatmu dan air akan terbelah. Ini susah dipercayai. Siapakah yang buat apa yang mustahil menjadi mungkin? Kerana ada Tuhan, semua yang mustahil berubah menjadi mungkin. Apabila kita memikirkan semua kerja ini, tolong ingat firman dalam buku Yesaya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, bukankah aku Tuhanmu? Janganlah kita abaikan firman Tuhan yang selalu memberi jaminan atau fokus pada manusia di sekeliling. Janganlah beragu-ragu untuk menginjil dengan berfikir, orang itu nampak menakutkan. Dia terlalu tua. Kedudukannya lebih tinggi daripadaku. Dia lebih cemerlang. Memantangkan Tuhan yang Maha Tinggi suruh kita menginjil kepada semua orang di dunia. Jika kita menginjil dengan semua bangsa dengan sungguh-sungguh, mereka pasti akan bertaubat. Adakah Yunus berkuasa untuk membuat 120,000 orang bertaubat? Yunus hanya pergi dan memberitakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apakah yang berlaku apabila dia menginjil kepada semua orang Niniwe? Mereka bertaubat. Dia tidak pergi dengan kemahiran untuk bercakap. Kuasa adalah sesuatu yang istimewa. Dia hanya bersungguh-sungguh menyampaikan firman Tuhan. Namun, kerja pertaubatan berlaku di sana. Untuk kerja pertaubatan yang hebat berlaku antara semua manusia di perkampungan global, kita harus pergi memberitakan firman Tuhan. Daripada berfikir, siapa yang telah buat berapa banyak, mari kita perhatikan rancangan Tuhan dan kerja yang Dia buat untuk manusia pada zaman ini. Saya harap semua ahli keluarga Sion bersungguh-sungguh lari dengan keazaman Injil yang baik dan indah. Kita akan menjemput kedatangan Tuhan pada tahun ini. Sekian, terima kasih.